Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. GoPro ni kan, mereka adalah pelopor kepada kamera bersudut pandang luas dalam package yang compact. Saya masih ingat sewaktu Hero 3 ataupun Hero 3 Plus dilancarkan, pada waktu tu kan, kamera selfie untuk telefon pintar masih belum meletup lagi lah. Jadi ramai yang gunakan Hero 3 ataupun Hero 3 Plus ni untuk ambil gambar selfie. Biasalah, pada waktu tu, kamera telefon pintar cuma ada satu kat depan, satu dekat belakang. Dia punya sudut pandang pun tak adalah luas. Kalau nak ambil gambar selfie seorang pun dah susah, apatah lagi gambar selfie berkumpulan. Tapi GoPro bukan saja popular untuk ambil gambar bersudut pandang luas. Disebabkan dia punya kelaksakan dia. Dia mempelopori segmen kamera aksi sehinggalah pada hari ini. Dan untuk tahun 2021, kita telah tiba ke model GoPro Hero dengan angka 10, iaitu GoPro Hero 10 Black. Kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang GoPro Hero 10 Black ni, anda boleh tengok pada video kami yang terdahulu. Tapi dalam video ni, saya nak kongsi kepada anda 3 perkara penting kenapa saya sarankan GoPro Hero 10 Black kepada anda. Sebab yang pertama ialah GoPro Hero 10 Black ni, dia mesra pengguna baru dan mesra juga pengguna profesional. Kalau anda beli seunit GoPro Hero 10 Black, bila anda buka kotak, anda masukkan bateri, tekan butang shutter, anda terus boleh ambil gambar yang cantik ataupun video yang cantik. Tak perlu lagi anda buka, anda kena tetapkan setting lah, nak tetapkan shutter speed, tetapkan white balance, tak perlu. Masuk, tekan shutter, terus jalan. Untuk anda pengguna baru, saya nak petik bahagian dynamic range pada video GoPro Hero 10 Black ni. Tak perlu risau kalau anda tak faham tentang dynamic range, tapi saya pasti anda boleh nampak dia punya kesan dia. Ada 2 video yang saya nak tunjukkan kepada anda. Dua-dua video ni saya ambil waktu saya menunggang motosikal lah. Yang pertama ni saya ambil pada waktu pagi. Waktu tu matahari sedang naik dekat bahagian timur. Kalau anda perasan, dia punya bahagian langit tu, dedahan dia, exposure dia cantik. Warna biru, anda boleh nampak butiran pada langit. Kemudian dekat dashboard saya punya motosikal pun, dia punya exposure dia cantik. Kalau anda tahu, itu adalah hasil daripada julat dinamik yang luas. Kalau kamera tu dia ada dynamic range yang terhad ataupun sempit. Kalau bahagian langit tu, kamera dia exposekan cantik. Bahagian dashboard sudah tentu akan jadi gelap. Kalau kamera dedahkan pada bahagian dashboard pula, bahagian langit pula akan overexpose. Contoh yang kedua pun saya ambil waktu saya menunggang motosikal. Yang ni waktu senja. Kalau anda tengok waktu senja, matahari terbenam dekat barat kan. Lepas tu anda dapat tengok dia punya langit tu cerah sangat. Overexpose. Tapi untuk Hero 10 Black ni, dia punya dedahan dia masih okey. Dan lebih penting, saya punya dashboard motor tu tetap kelihatan. Tidaklah nampak hitam dengan putih tu ketara sangat. Perbezaan dia kontras tu. Di sini saya nak nyatakan kepada anda yang Hero 10 Black punya dynamic range sangat baik. Dan itu saja anda perlu tahu untuk waktu sekarang. Lepas tu bila anda dah lama gunakan GoPro, anda dah expert lah dengan tetapan automatic dia. Anda dah explore bahagian video, slow motion, 4K resolution paling tinggi. Lepas tu anda ambil gambar 23 megapixel, high dynamic range. Kemudian anda dah guna slow mo, time lapse, night mode dia. Anda akan rasa, alamak, tak puas hati lah. Apa lagi saya boleh buat? Dekat sini lah yang saya katakan yang GoPro Hero 10 Black ni, dia mesra pengguna profesional. Dekat sini saya sarankan kepada anda untuk mula gunakan ProTune. Dekat ProTune ada macam-macam tetapan anda boleh ubah. Anda boleh ubah contohnya bitrate, white balance, shutter speed, ISO sensitivity, kemudian dia punya sharpness pun boleh tukar, color ataupun keadaan audio yang dirakamkan, sama ada raw ataupun yang dikompreskan. Sebab ia boleh ubah feel pada video tu secara drastik. Contohnya anda rakam video biasa je dekat luar rumah, tapi kalau anda main dengan color, anda boleh dapat kesan yang sangat menarik. Dan ini adalah beberapa contoh yang saya nak tunjukkan kepada anda. Best Apple. Wah. Kemudian GoPro Hero 10 Black, dia ada fungsi quick capture yang nyata ditambah baik. Buat anda yang belum pernah guna fungsi quick capture ni, saya sarankan anda gunakannya. Quick capture ni bukanlah benda baru. Dekat Hero 3 Plus dulu pun dia dah ada. Cumanya dekat Hero 10 Black ni, dia nyata lagi baik. Even compare kepada Hero 9 pun, Hero 10 ni nyata lagi baik. Sewaktu diperkenalkan dulu, quick capture ni fungsi dia adalah untuk percepatkan proses anda merakam gambar atau video. Cara fungsi ni adalah bila anda tekan butang shutter, ia akan mula merakam walaupun kamera dalam keadaan tertutup. Quick capture dekat Hero 10 Black ni lebih pantas sebab ia menggunakan chip GP2. Jadi bila anda tekan,
arahan tu boleh diproses oleh chip dengan pantas dan dihidupkan kamera, terus rakam. Saya katakan yang quick capture ni dia menjimatkan bateri kerana bila anda tekan butang shutter tu, dia akan rekod mengikut tetapan yang telah anda setkan sebelum ni lah. Saya katakan ia jimatkan masa kerana anda boleh tetapkan sela masa rakaman antara 15 saat hingga 3 jam. Jadi bila dia dah habis waktu tu, dia akan stop rakam dan tutup kamera sendiri secara automatik. Benda ni lagi bagus berbanding kalau anda turn on kamera, anda rakam sehinggalah bateri habis ataupun storan habis. Anda tak tahu sama ada benda yang anda rakam tu ada momen yang menarik ataupun tak. Dia rakam saja semua. Tapi risiko untuk quick capture ni, anda mungkin terlepas momen-momen yang menarik lah. Tapi untuk Hero 10 Black ni, risiko dia minimum. Sebab bila anda tekan, sela masa antara anda tekan dengan mula merakam tu sangat singkat. Jadi risiko untuk kehilangan momen tu lebih rendah lah berbanding yang lain. Kalau dah guna quick capture, lepas tu dia habis rakam dan tutup kamera, bukankah ia jimat bateri? Bukan saja fungsi quick capture ditambah baik, horizon leveling pun ditambah baik. Horizon leveling ni, dia diperkenalkan pertama kali pada GoPro Hero 9 Black. Fungsinya adalah untuk kekalkan anda punya framing pada keadaan mendata. Contohnya bila anda pegang kamera sedang mendata, tiba-tiba anda kena pusing sikit kamera tu, ia masih boleh compensatekan gambar anda. Jadi bila hasil gambar dia akan tetap mendata walaupun kamera dalam keadaan condong. Satu limitation pada fungsi horizon leveling Hero 9 ni, dia punya kecondongannya boleh pergi sehingga 27 darjah. Iaitu bila anda pusingkan kamera lebih pada 27 darjah, fungsi ni dia akan terbatal dan anda punya video akan nampak bergetar lah, berpusing sebab dia nak compensate kepada anda punya pergerakan tu. Horizon leveling ni dia berguna kalau anda nak tetapkan framing pada bahagian latar. Cuma subjek saja yang bergerak. Contoh yang paling famous, GoPro dia demonstrasikan pada orang yang sedang terbangkan pesawat. Waktu tu kan dia mount GoPro dan hala ke muka dia. Lepas tu dia buat barrel roll. Waktu tu dia punya kepala je pusing. Bahagian langit dengan bahagian ground tu kan, dia tetap dia mendata. Contoh yang kedua adalah roller coaster lah. Anda pusing panjang pun, dia punya ground tu tetap maintain. Benda ni dia berlawanan dengan kamera POV yang sering anda tengok. Contohnya dalam cerita Running Man tu. Bila dia mount kamera menghadap ke subjek dan dia lari. So kat situ wajah subjek tu kekal, bahagian latar bergerak. Ini dia berlawanan yang horizon leveling ni. Di GoPro Hero 10 Black, dia punya HUD dipertingkat daripada 27 darjah kepada 45 darjah. Jadi anda boleh condongkan anda punya kamera lebih banyak berbanding Hero 9 sebelum sistem mengambil alih gambar dan gambar anda akan mula condong. Limitation yang kedua, yang ini terpakai untuk Hero 9 dengan Hero 10 Black lah. Fungsi horizon leveling ni hanya boleh digunakan untuk sudut pandang yang linear. Tak tersedia untuk sudut pandang ultra wide ataupun wide. Saya nak menjawab persoalan yang saya telah ajukan dalam video saya yang terdahulu. Berbaloikah untuk anda dapatkan GoPro Hero 10 Black? Untuk menjawabnya, saya bahagikan kepada 3 bahagian. Golongan yang pertama, orang yang tak pernah ada langsung kamera aksi. Yang kedua, yang pernah ada kamera aksi GoPro yang 6 dan ke bawah. Dan yang ketiga, orang yang ada GoPro tapi dia punya generation dia 7, 8 dan 9. Kalau anda tak pernah ada kamera aksi dan anda nak dapatkan kamera aksi, GoPro Hero 10 Black adalah pilihan yang paling tepat. Memanglah harga dia sedikit tinggi, RM2,399, tapi anda dapat macam-macam manfaat. Yang pertama, anda dah tak perlu beli gimbal sebab ia memang tersedia stabilize. Anda dapat kamera yang kalis air, boleh bawa pergi menyelam. Dan yang ketiga, anda dapat sebuah kamera yang berprestasi tinggi. Kalaupun anda gunakan untuk tujuan casual, anda masih ada headroom yang lebih tinggi. Contohnya, bila anda dah mahir, anda nak gunakan resolusi sampai 5.3K, frame rate tinggi lah. Kat situ, anda ada kemampuan tersebut. Beli GoPro bukan macam anda beli telefon pintar. Kat telefon pintar, setahun 2 tahun dia dah mula lag. Dekat GoPro, kalau anda pandai guna, lebih daripada 10 tahun pun masih boleh guna. Buktinya, saya ada GoPro Hero 3 Plus Silver yang saya beli dalam tahun 2013. Sampai sekarang masih boleh digunakan. Cumanya tak adalah resolusi sampai tinggi macam tu. Takat Full HD 60 frame per saat saja. Boleh lah. Kalau anda ada Hero 6 dan ke bawah, anda nak upgrade, tak upgrade pun tak ada beza. Ada duit, boleh upgrade. Tak ada duit, tak payah upgrade. Apa yang anda hilang adalah resolution yang lagi tinggi, frame rate yang lagi tinggi, and then fungsi-fungsi modern lah macam webcam,
Lepas tu media mod. Lepas tu start Hero 5 anda dah tak perlu casing lah untuk anda bawa menyelam. Tapi tak adalah sedalam Hero 7, 8, 9. Kalau anda ada Hero 7, 8 ataupun 9, dia punya keberbaloian tu semakin menurun lah. Daripada 7 paling berbaloi, 8 dah kurang berbaloi, 9 paling tak berbaloi. Sebabnya dia punya design dia 789 dengan 10 ni lebih kurang je. Lagi satu, dekat 789 dia gunakan chip GP1. Kat sinilah mereka memperkenalkan fungsi Hyper Smooth. Memanglah ada perbezaan antara Hyper Smooth pada Hero 789 dengan Hyper Smooth 2.0 dekat Hero 10 ni. Tapi nak kata berbaloi untuk upgrade tu tak adalah. Kecuali lah anda upgrade pada stabilization elektronik daripada 5 dengan 6 tu naik kepada 10. Itu memang terasa beza dia. Kemudian bahagian resolusi pun hampir sama. Bezanya dekat frame rate lah. Contohnya dekat 4K Hero 10 anda boleh pergi sehingga 120 frame per saat. Dekat Hero 789 tak boleh. Frame rate je beza. Tapi beza yang paling ketara ialah pada quick capture. Benda ni saya sangat-sangat sarankan untuk anda cubanya. Baiklah, adakah saya berjaya racun anda untuk dapatkan GoPro Hero 10? Turunkan anda punya pendapat dalam ruangan komen nanti. Anda dah guna Hero 10? Turunkan juga pendapat anda. Kalau anda ada sampel yang nak tunjukkan kepada kami, kongsikannya dalam ruangan komen juga. Baiklah, sampai di sini sajalah untuk video kali ini. Kalau anda rasakan ia berguna, share dengan kawan-kawan anda. Selain dekat YouTube, kami juga ada di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok. Okey, saya jumpa anda lagi dalam video saya seterusnya. Assalamualaikum.